Sajak ialah puisi Melayu moden yang berbentuk karangan berangkap, berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap, rima dan sebagainya. Kumpulan kami telah memilih sajak yang bertajuk Beberapa Petua Hidup sebagai salah satu contoh bahan pengajaran teknik penulisan sajak. Bukan itu sahaja, sajak ini dipilih kerana ianya bertemakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan dan dijadikan sebagai pegangan. Nilai-nilai murni yang positif serta yang diamalkan ini nescaya dapat melahirkan insan yang bersahsiah dan berdisiplin. Antara objektif forum ini ialah: nombor 1, mempelbagaikan teknik pembelajaran Komsas selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Nombor 2, mengukuhkan kemahiran penulisan Komsas kepada pelajar. Nombor 3, meningkatkan mutu dan kualiti Komsas di peringkat sekolah menengah. Dan yang terakhir sekali, menanam rasa cinta akan kesusasteraan dalam diri pelajar. Salam sejahtera kepada semua murid. Pada kali ini kita akan melakukan aktiviti bersama-sama dengan topik pembelajaran kita, iaitu tema dan pengajaran bagi gurindam beberapa petua hidup karya Za'ba. Terlebih dahulu, cikgu akan memaparkan gurindam ini bagi tetapan anda semua. Kemudian, barulah cikgu akan memaparkan soalan, subjektif dan juga esei yang berkaitan dengan gurindam dan anda semua perlulah menjawab soalan ini. Soalan ini juga cikgu akan sertakan dengan rangka supaya kamu semua dapat faham dan tidak lari dari jawapan yang asal. Baiklah murid-murid, bagi soalan yang pertama adalah berbunyi, apakah tema yang sesuai untuk keseluruhan gurindam? Di sini rangka jawapan sudah disediakan oleh cikgu. Rangka jawapan yang pertama adalah berbunyi nilai-nilai murni, insan bersahsiah dan juga berdisiplin. Maka jawapan penuh bagi soalan ini adalah tema gurindam beberapa petua hidup adalah nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nilai-nilai murni yang positif serta diamalkan, ini niscaya dapat melahirkan insan yang bersahsiah dan juga berdisiplin. Bagi soalan yang kedua pula, berbunyi, nyatakan 4 pengajaran yang terdapat di dalam gurindam. Soalan ini merupakan soalan esei. Rangka jawapan juga sudah disediakan oleh cikgu. Contoh rangka jawapan tersebut adalah seperti berfikir secara rasional, bijak memilih sahabat, jaga tutur kata dan juga rajin belajar. Jadi, jawapan penuh yang tepat adalah kita hendaklah berfikir secara rasional dan mendalam terlebih dahulu sebelum menuturkan kata-kata untuk mengelakkan salah faham. Kita juga mestilah bijak memilih sahabat yang dapat menjamin kita ke jalan yang lurus dan benar. Selain itu, kita juga perlulah menjaga tutur kata apabila berbicara dengan orang untuk mengelakkan persengketaan. Kemudian, kita juga mestilah rajin belajar dengan bersungguh-sungguh untuk menambahkan pengetahuan. Di sini, cikgu telah menjelaskan 4 jenis pengajaran yang terdapat di dalam gurindam. Selain itu, murid-murid juga boleh memberikan jawapan yang berbeza kerana terdapat 7 pengajaran bagi gurindam ini, tetapi hanya 4 sahaja yang perlu dimasukkan bagi menjawab soalan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja soalan yang cikgu nyatakan untuk anda semua jawab. Cikgu harap anda semua dapat menjawab soalan esei atau subjektif ini dengan baik. Sampai di sini sahaja, sekian, terima kasih. Salam sejahtera murid-murid sekalian. Hari ini cikgu ingin memberi penerangan tentang gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi Beberapa Petua Hidup karya Za'ba. Antara gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi ialah simili. Apa itu simili? Simili ini mudah sahaja.
Simili merupakan ayat perbandingan yang menggunakan perkataan seperti umpama, bak, seperti, bagai, ibarat dan sebagainya. Berdasarkan puisi ini, kita dapat lihat contoh bentuk simili pada rangkap ketiga puisi, iaitu pada ayat ibarat beringin, racun dan upas. Kita dapat lihat penggunaan gaya bahasa simili di sini, iaitu terdapatnya perkataan perbandingan ibarat di dalam ayat. Baiklah, gaya bahasa yang seterusnya ialah peribahasa. Cikgu percaya ramai murid-murid di sini kenal apa itu peribahasa. Peribahasa ini kita dapat diklasifikasikan kepada 5 jenis, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, perbilangan, bidalan dan pepatah. Contoh peribahasa yang dapat kita jumpa di dalam puisi ini ialah pada rangkap yang ke-17, baris pertama iaitu telunjuk lurus, kelengkeng berkait. Peribahasa ini membawa maksud orang yang pada zahirnya kelihatan baik tetapi di dalam hatinya jahat. Seterusnya dalam puisi ini juga terdapatnya gaya bahasa metafora. Metafora merupakan perbandingan dua perkara secara langsung dalam bentuk yang ringkas. Kebiasaannya metafora menggunakan dua perkataan yang bersifat konkret, iaitu perkara yang boleh dilihat atau dipegang, dan yang bersifat abstrak, iaitu perkara yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh. Dalam puisi ini kita dapat lihat gaya bahasa metafora terdapat pada rangkap ke-9 pada ayat dunia ini taman pergaulan. Jadi metafora di dalam ayat ini ialah taman pergaulan. Jika kita perhatikan kepada kedua-dua patah perkataan ini, taman merupakan sesuatu yang kita dapat lihat dan sentuh. Contohnya taman permainan, taman rekreasi, taman bunga dan sebagainya. Oleh sebab itu, taman ini bersifat konkret. Perkataan pergaulan ini pula adalah bersifat abstrak kerana pergaulan ini kita tidak dapat lihat, rasa ataupun sentuh. Ia hanyalah satu bentuk perhubungan antara manusia. Maka itulah beberapa gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi beberapa petua hidup. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu setakat ini. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan pembelajaran kita kepada nilai yang terdapat dalam puisi beberapa petua hidup ini. Jadi sebelum itu, kita kena tahu apakah itu nilai. Jadi nilai ini adalah perkara ataupun sesuatu yang dikira baik seperti kesopanan, baik hati, keseronokan dan sebagainya. Jadi sebelum kita mencari nilai-nilai yang terdapat dalam puisi beberapa petua hidup ini, cikgu akan menayangkan video iaitu video penyampaian puisi beberapa petua hidup ini. Fikir dan kata. Kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Fikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Kalau mulut tajam dan kasar,
silang sengketa. Siapa menggemari silang sengketa? Kelaknya pasti berduka cita. Silang selisih jangan dicari. Jika tersuat, janganlah lari. Ilmu, jikalau ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Dunia pergaulan, dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulan. Manusia dikenal sifat budinya dengan dilihat siapa kawannya. Burung yang sama, corak dan bulu, selalu sekumpul, ke hilir ke hulu. Sifat-sifat yang baik. Jikalau kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bunga di taman. Jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Jikalau kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Perbuatan yang baik. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya
segenap masa, menolong sesama wajib dan perlu, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Sifat-sifat yang jahat telunjuk lurus, kelengkeng berkait, hati sesama menjadi pahit. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Baiklah, selepas tayangan video tadi, sekarang cikgu hendak kita bersama-sama membaca puisi beberapa petua hidup ini bersama-sama dengan nada yang nyaring. Mari kita membaca. Fikir dan kata. Kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Fikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Silang sengketa. Siapa menggemari silang sengketa? Kelak pasti berduka cita. Silang selisih jangan dicari, jika tersua janganlah lari. Ilmu. Jikalau ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Ilmu, kepandaian boleh dikejar, asal mau rajin belajar. Dunia pergaulan. Dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulan. Manusia dikenal sifat budinya dengan dilihat siapa kawannya. Burung yang sama corak dan bulu selalu sekumpul ke hilir ke hulu. Sifat-sifat yang baik. Jikalau kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bonda di taman. Jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Jikalau kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Perbuatan yang baik. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Menolong sesama wajib dan perlu, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Sifat-sifat yang jahat. Telunjuk lurus, kelengkeng berkait, hati sesama menjadi pahit. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Sekarang, selepas bacaan dan mendengar puisi beberapa petua hidup tadi, murid-murid sudah jelas dengan nilai-nilai yang terdapat dalam puisi ini. Jadi, mari kita lihat nilai-nilai yang terdapat dalam puisi beberapa petua hidup ini. Nilai yang pertama adalah nilai rasional. Nilai kedua adalah nilai kebijaksanaan. Yang ketiga adalah kesopanan. Yang keempat adalah mengenang jasa. Dan nilai kelima adalah kerajinan. Dan nilai yang keenam adalah nilai kerjasama. Nilai pertama iaitu nilai rasional terdapat dalam rangkap yang kedua iaitu fikir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengketa. Nilai yang kedua itu nilai kebijaksanaan terdapat dalam rangkap yang kesembilan iaitu dunia pergaulan. Dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulan. Nilai yang ketiga adalah nilai kesopanan. Rangkap ini terdapat pada rangkap yang ketiga. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Seterusnya adalah nilai yang keempat, iaitu nilai kerjasama.
Nilai ini terdapat dalam rangkap yang ke-16 iaitu menolong sesama wajib dan perlu. Tetapi tolonglah dirimu dahulu. Seterusnya adalah nilai kerajinan yang terdapat dalam rangkap yang ke-8 iaitu ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Dan nilai yang terakhir adalah mengenang jasa yang terdapat dalam rangkap yang ke-16 iaitu perbuatan yang baik. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Selamat pagi pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang maksud setiap rangkap, sajak gurindam beberapa petua hidup. Gurindam beberapa petua hidup mempunyai 18 rangkap. Cikgu akan mengajar gurindam beberapa petua hidup menggunakan teknik perbincangan. Cikgu terlebih dahulu telah membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki mencari maksud setiap rangkap gurindam bermula dari rangkap pertama sampai rangkap ke-5, rangkap ke-6 sampai rangkap ke-10, rangkap ke-11 sampai rangkap ke-15, dan kumpulan terakhir akan menerangkan maksud dari rangkap 16 sampai rangkap 18. Hasil perbincangan akan dibentangkan oleh guru di dalam kelas. Hasil perbincangan kumpulan 1 adalah seperti berikut, di mana rangkap 1 menjelaskan penulis memperingatkan pembaca jika kurang berfikir dan menyelidik, hidup akan menjadi sesat. Rangkap kedua pula bermaksud saranan supaya berfikir dahulu sebelum berkata-kata bagi mengelakkan salah faham sesama manusia. Rangkap ketiga bermaksud jika kata-kata sesat dituturkan boleh memudaratkan hidup masyarakat. Rangkap keempat, jika seseorang berkata kesat boleh menyebabkan masalah pada diri sendiri. Rangkap kelima, jika seseorang hidup bermusuh nanti pasti akan bermasalah. Terima kasih kumpulan 1. Sekarang kita beralih pula kepada hasil perbincangan kumpulan 2, di mana rangkap ke-6 bermaksud kita tidak digalakkan untuk menimbulkan masalah dan tidak pula lari daripada masalah yang dihadapi. Rangkap ke-7 bermaksud ilmu yang tidak dipelajari dengan sempurna tidak akan bermanfaat untuk diamalkan. Rangkap ke-8 pula ilmu pengetahuan dan kemahiran boleh dituntut selagi ada kemahuan untuk belajar. Rangkap ke-9 bermaksud penulis menyaran agar memilih sahabat dengan bijak. Rangkap ke-10 pula sifat budi pekerti seseorang boleh dikenal melalui sahabat-sahabatnya. Terima kasih kumpulan 2. Bagi hasil perbincangan kumpulan 3 pula, rangkap 11 bermaksud selalunya seseorang akan memilih dan mencari kawan yang sama sifatnya. Rangkap 12 bermaksud seseorang yang baik akan dipandang tinggi. Rangkap ke-13 bermaksud seseorang yang dermawan akan menawan hati orang sekelilingnya. Rangkap ke-14 pula, seseorang yang pemurah akan mudah mendapat bantuan dan pertolongan. Rangkap ke-15, seseorang yang berjasa akan diingati sampai bila-bila. Terima kasih kumpulan 3. Baiklah, untuk kumpulan terakhir pula iaitu kumpulan 4 telah membincangkan hasil maksud rangkap mereka iaitu rangkap ke-16 sampai rangkap 18. Rangkap 16 bermaksud sebelum kita memperbetulkan kesalahan orang lain, sebaiknya kita memperbetulkan diri sendiri dahulu. Rangkap ke-17, jika seseorang suka menfitnah, hubungan sesama manusia tidak akan harmoni. Rangkap ke-18, sesiapa yang membuat khianat, Tuhan akan membalasnya dengan laknat. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Sudah terang lagi Bu Suluh, teknik mes tamu, teknik penerangan, teknik bacaan nyaring, dan teknik menjawab secara terbuka merupakan teknik yang sangat mudah untuk digunakan pada masa kini. Kerana keempat-empat teknik ini telah diperkembangkan dengan berbagai-bagai aktiviti yang menarik untuk dipelajari seperti apa yang dibentangkan tadi. Dapat kita simpulkan, teknik-teknik ini banyak membantu untuk melatih murid-murid menulis sajak ataupun mendeklamasikan sajak dari segi aspek isi dan bentuk sajak.